Buletin Didik 17 April bersama saya Tarushdin Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan dijangka membentangkan garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 4.0 bulan ini. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata, garis panduan itu termasuklah aktiviti kokurikulum yang dibenarkan selain penggunaan kantin. SOP 4.0 ini kita di peringkat akhir untuk kita muktamadkan, mengambil kira peralihan negara ke fasa peralihan ke endemik ini, dan insyaAllah kita akan maklumkan tentang SOP yang terbaru ini dalam masa yang terdekat. Ada beberapa perincian yang kita duduk berbincang dengan Kementerian Kesihatan bagi memastikan SOP yang kita siapkan ini mengambil kira pandangan dari sudut kesihatan juga. Bulan ni boleh siap, insyaAllah. Ini termasuklah kita akan maklumkan sedikit sebanyak lagi. Hari itu kita dah maklumkan berkaitan dengan kokurikulum sebagai contoh. Ya, berperingkat kokurikulum sekarang ini dah boleh buat dalam kawasan sekolah. The next one kita akan maklumkan berkaitan kokurikulum antara sekolah. Beliau juga memaklumkan pelajar yang tinggal di asrama dan merupakan kontak rapat pesakit COVID-19 namun tidak bergejala tidak perlu lagi menjalani kuarantin kendiri dan boleh hadir ke kelas seperti biasa. KPM berharap semua pihak termasuk guru, ibu bapa dan pelajar sekolah memainkan peranan supaya sentiasa mematuhi segala SOP yang ditetapkan. Dalam pada itu, pengoperasian sekolah secara bersemuka tanpa penggiliran bagi kumpulan A membabitkan 4 negeri hari ini berjalan lancar dan teratur. Datuk Dr. Razzie berkata 130,177 murid yang sebelum ini terbabit dengan sistem penggiliran bagi kumpulan A kembali hadir seperti biasa, manakala kumpulan B yang bermula esok membabitkan 416,000 murid. Tapi hari ini merupakan hari yang cukup bersejarah bagi kami di Kementerian Pendidikan Malaysia dan warga pendidikan serta seluruh murid di seluruh negara, di mana mereka akan dapat hadir ke sekolah tanpa penggiliran. Pada hari ini adalah untuk negeri-negeri di kumpulan A dan esok untuk negeri-negeri dalam kumpulan B. Maknanya secara keseluruhannya esok seramai lebih 500,000 orang murid yang sebelum ini hadir secara penggiliran akan hadir secara bersemuka di sekolah tanpa penggiliran. Dan esok bermakna seramai lebih 5 juta orang murid akan kembali ke sekolah seperti mana mereka hadir sewaktu sebelum pandemik COVID-19. Dan dalam konteks ini kita mempunyai satu kohort lagi yang masih belum hadir secara bersemuka, iaitu murid tingkatan 1 di sekolah berasrama. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas meninjau pengoperasian sekolah tanpa penggiliran di SK Seri Keterih di Kelantan. Hasil tinjauan dan maklum balas pihak sekolah mendapati semua pihak termasuk guru, ibu bapa dan pelajar masing-masing memberi kerjasama sebaiknya. Dalam pada itu, Datuk Dr. Razzie memberi jaminan pihaknya akan terus melakukan pemantauan ketat untuk memastikan pematuhan SOP menjadi keutamaan pihak sekolah. Bukan sekadar menjana pendapatan, sebuah stesen kerja Dobi dibangunkan di dalam SMK Datuk Haji Abdul Wahab di Sungai Siput Perak bagi melatih tenaga kerja yang mahir dalam kalangan murid-murid berkeperluan khas MBK. Tidak ubah seperti sebuah pusat Dobi mini yang diusahakan secara komersial, projek diberi nama Atelier Cuci-Cuci PPKI ini juga melatih MBK untuk lebih berdikari. Stesen kerja ini dimida sejak tahun lalu dan beroperasi di bawah subjek perkhidmatan dan penyelenggaraan mendobi. Ia diselia oleh 7 murid berkeperluan khas. Selain sebagai memenuhi keperluan subjek, aktiviti yang dijalankan di stesen kerja ini dapat menggerakkan motor halus dan motor kasar murid-murid. Pertama, kita ajar membasuh pakaian menggunakan tangan. Bagaimana langkah-langkah nak masuk dari proses rendaman, dari proses memberus sehinggalah menjidai pakaian. Kemudian setelah sidai pakaian dah kering, mereka akan angkat dan mereka akan melipatlah, dan juga setrika pakaian. Dengan bermodalkan RM2,500, stesen kerja ini dilengkapi 2 mesin basuh, setrika dan peralatan melipat. Perkhidmatan di Atelier Cuci-Cuci PPKI ini menyasarkan guru-guru dan keperluan sekolah dengan bayaran RM5 untuk 1 kilogram pakaian. Bagaimanapun, ia memerlukan tempahan sehari awal bagi mengelak bebanan kerja yang memberi tekanan kepada murid. Pelanggan juga dihadkan kepada 3 orang sehari dengan maksimum 15 kg pakaian secara keseluruhan. Bagi mewujudkan persekitaran kerja yang menyeronokkan, murid juga diberi upah atas perkhidmatan mereka.
di mana-mana guru yang mungkin sibuk dengan kerja dan mungkin tiada masa untuk menguruskan rumah tangga, mereka boleh hantar kepada kami. Contohnya kalau nak melipat pakaian tu memang memerlukan masa. Jadi kami ada kemahiran, murid kami ada kemahiran untuk melipat pakaian, jadi mereka boleh hantar kepada kami. Okay, kemudian untuk keperluan sekolah, contohnya seperti sejadah, telekon-telekon sekolah, alat-alat meja, jadi kami mengambil juga ini sebagai perkhidmatan. Jika di rumah peralatan seperti seterika mungkin dianggap berbahaya, namun atelier cuci-cuci PPKI di bawah pemantauan guru memberi autonomi kepada golongan ini melakukan kerja-kerja rumah seperti kebanyakan remaja lain. Yang paling penting, murid saya dia dapat berdikari sendiri. Bagaimana nak menguruskan diri sendiri, bagaimana nak menguruskan pakaian mereka sendiri tanpa mengharapkan bantuan ahli keluarga yang lain lah. Pada masa kini, masyarakat masih melihat murid berkeperluan khas ni sebagai seorang yang sentiasa memerlukan bantuan. Jadi nak dapatkan pekerjaan pun susah sikit lah. Jadi dengan adanya proses pembelajaran yang sistematik dan latihan yang berterusan, dia moga anak murid saja ni dapat mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemahiran yang mereka pelajari. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna sudah diarah menyiasat dan mengambil tindakan tegas terhadap syarikat penerbangan yang mengenakan kadar tambang tidak munasabah bagi laluan Kuala Lumpur ke Sabah dan Sarawak. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata harga tambang pergi dan balik sehingga RM2,000 itu amat membebankan rakyat dan syarikat penerbangan diarah menurunkannya. RM2,000 sekarang, tambah mahal pergi ke London, saya difahamkan. Jadi saya dah minta supaya Kementerian Pengangkutan memanggil syarikat-syarikat penerbangan untuk meminta mereka menurunkan harga, dan dalam masa yang sama Kabinet AGP juga perlu tegas mana-mana pihak, tak kira syarikat besar atau syarikat kecil, mana-mana yang mengambil keuntungan berlebihan, salah di bawah Akta Anti Pencatutan, perlu diambil tindakan segera bagi menjaga kepentingan rakyat. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran MG Co-Mart milik Koperasi Pekebun Kecil Daerah Bera Berhad dan Jualan Harga Murah Semarak Ramadan Keluarga Malaysia di Bera Pahang siang tadi. Beliau sudah meminta Kementerian Pengangkutan memanggil semua syarikat penerbangan dan mengarahkan untuk menurunkan kadar tambang itu. Siasatan juga boleh dilakukan mengikut peraturan-peraturan kawalan harga dan anti pencatutan ke atas syarikat penerbangan. Pengendali syarikat penerbangan diminta tidak mengambil keuntungan secara berlebihan dengan menaikkan harga tiket terlalu tinggi pada musim perayaan ini. Bertemu kembali. Berbilang kaum, bangsa dan agama, namun masyarakat Malaysia tetap berpegang pada konsep persaudaraan di sebalik perbezaan kepercayaan. Dan setiap musim perayaan menawarkan peluang unik kepada rakyat untuk mengeratkan hubungan itu. Di Universiti Sains Malaysia USM Pulau Pinang, warga kampus berbilang kaum berkumpul bersama untuk menyediakan juadah berbuka puasa. Masjid Al-Malik Khalid di bawah Pusat Islam USM menyediakan makanan berbuka puasa kepada warga kampus sejak puluhan tahun lalu. Bermula dengan dapur kayu, kini ia bertukar wajah sebagai dapur moden yang mampu menyediakan makanan untuk hampir 3,000 orang. Warga kampus terdiri daripada barisan pentadbiran, pensyarah, kaki tangan dan penuntut diberi peluang sama rata untuk turut memasak juadah berbuka puasa ini. Uniknya, pelajar bukan Islam juga tampil sebagai sukarelawan. Setiap hari makanan disediakan untuk 2,500 warga kampus tanpa mengira kaum. Ambil pengalaman, bukan hanya macam kata kita datang study saja. Kita datang belajar dan ambil tahu juga budaya orang lain, agama lain. Jadi kita tahu apa kesusahan orang lain juga. Juga saya rasa kalau boleh
lagi ramai juga, lagi orang tahulah. Kalau non-Muslim punya aktiviti ada macam ni juga, pun harap yang Muslim datang jugalah boleh ambil tahu semua. Rasa macam boleh dapat pengalaman yang berbeza sebab bukan biasa dapat datang ke tempat Muslim. Lepas tu sukarelawan ni boleh bagi saya lebih memahami orang Muslim, like adab mereka semua tu lah. Lebih 200 warga kampus bertugas sebagai sukarelawan dalam aktiviti masakan secara giliran mengikut jadual. Selain penyediaan barang mentah dan aktiviti masakan, mereka juga berganding bahu menghidangkan juadah bagi memastikan tiada yang tercicir. Mereka tak lama lagi akan jadi pemimpin di masa hadapan. Jadi kita tengok itu satu peluang lah yang kita boleh wujudkan di masjid ini. Kita nak libatkan pelbagai bangsa dan juga agama untuk melihatlah proses, ya. Kita cuba proses tiba buka puasa yang kita nak buka dan nak bagi mereka nampak ada silang yang antara bangsa dan juga agama. Untuk kita wujudkan perasaan menghormati agama lain dan bangsa lain khususnya di Malaysia ini, insya-Allah. Baik, di Johor pula Jalinan Ikatan Muhibah diterjemahkan menerusi inisiatif penduduk kejiranan Rukun Tetangga KRT Taman Damai di Pontian. Mereka mengadakan gotong royong memasak bubur lampuk. Menurut pengerusi KRT Taman Damai Muhammad Fauzi Amin, aktiviti memasak bubur lampuk ini membabitkan 40 ahli termasuk penduduk bukan beragama Islam buat julung kalinya. Sebelum ini ia diadakan saban tahun namun terpaksa dihentikan selepas penularan COVID-19. Tahun ini aktiviti berkenaan disambung semula dengan menggunakan 12 jenis bahan termasuk beras rempah ratus, bawang, daging ayam dan daging lembu. Selepas siap dimasak, ia dibungkus sebelum diagihkan kepada penduduk secara pandu lalu. Bila dah lama kita program bubur lambuk ni setiap tahun ada di Taman Damai ni, di kejiranan ni, tapi bila kekangan PKP jadi kita ada satu idea, kita nak kumpulkan semula sebagai satu aktiviti, salah satu aktiviti kemasyarakatan kejiranan Rukun Tetangga ni, kita buat bubur lambuk dengan melibatkan pelbagai kaum lah, sesuai dengan kita yang berbilang kaum di Taman Damai ini. Bagi penduduk bukan Islam, peluang memasak bubur lambuk satu pengalaman baharu yang berharga. Apatah lagi mereka dapat berkumpul beramai-ramai dan membuat aktiviti secara bersama selepas 2 tahun. Bila kita lepas 2 tahun ni buat bubur lambuk, betul-betul happy sangat lah. Dia punya masak dia memang best habis lah, dah tak boleh cakap lagi lah. Dah lepas 2 tahun kita duduk makan ini, dia punya wah memang sedap lah tengok dia punya. Lagi tengok sini 3 bangsa mesra. Memang hati main senang, puas lah lepas 2 tahun. Bagus lah ini, macam kita dapat kenal orang, tak payah duduk rumah. Lagi sekarang 2 tahun lebih kan, kita tak ada tengok ini macam cakap-cakap. Ini bagus lah. Kasih orang makan, kita tolong-tolong. Program Rukun Negara at Belia yang diperkenalkan Kementerian Belia dan Sukan KBS kini diperkenalkan ke Universiti Awam bagi membolehkan mahasiswa menghayati prinsip rukun negara. Ia sekaligus membantu mereka membangunkan jati diri, membina watak dan kepimpinan yang positif. Buat pertama kali, 50 mahasiswa Universiti Tun Hussein On UTHM dipilih menyertai program 2 hari di kampus induknya di Batu Pahat, Johor. Program anjuran Institut Pembangunan Kecemerlangan dan Kepimpinan I-Lead dengan kerjasama UTHM membabitkan penuntut tahun 1 dan 2 universiti berkenaan. Menurut Pengetua Kolej Kediaman Luar Kampus UTHM, Syafiq Idris, program itu mengandungi beberapa modul. Fokus utama aspek pembangunan jati diri, pembinaan watak, ketatanegaraan dan kepimpinan. Ia bertujuan melahirkan mahasiswa yang mempunyai kesedaran dan cemerlang dalam bidang akademik, namun berpegang teguh dengan aspirasi keluarga Malaysia yang mementingkan pemuafakatan dan persefahaman. Dengan adanya program seumpama ini, saya dapat membangunkan pelajar, seterusnya jumpa yang terbaik untuk mencemerlangkan bakal pemimpin masa depan negara kita. Juga yang ketiga, saya sangat beruntung kerana prinsip rukun negara kita yang 5 dan ditegakkan dengan sangat terperinci. Yang keempat,
saya juga ingin menyeru agar undi 18 I-League diperkasakan. Beliau ditemui pada majlis penutup program yang turut dihadiri Ketua Penolong Pengarah Kluster Kenegaraan I-League, Zairin Izzuan Zainal Abidin. Kami pelajari banyak benda di mana di sini kita perlu ada kerjasama, toleransi antara sesama kita, bersikap teguh, amanah dan bertanggungjawab di atas semua kerja yang kita laksanakan. Ini merupakan nilai yang bagus untuk semua belia untuk kita mengaplikasikan dalam dunia kita. Pada program ini adalah mendapat ilmu dalam bentuk aktiviti yang menarik selama 3 hari 2 malam yang kami join benda ni. Seterusnya saya dapat tambah kenalan baru dan banyak kumpulan yang telah kami bentuk dan bonding kami sangat antara kawan-kawan. Seterusnya saya dapat tambah pengalaman sebab ini adalah first program yang saya join dalam UTHM. Saya juga dapat mengukuhkan jati dan membentuk sifat kepimpinan dalam diri saya. Program sama akan dipeluaskan ke universiti awam terpilih di seluruh negara dalam tempoh terdekat. Sedikit berita hiburan. Kumpulan K-pop 21 mengejutkan peminat seluruh dunia apabila membuat penampilan semula lebih manis di pentas Coachella hari ini. Ini adalah kali pertama mereka membuat persembahan bersama sejak yang terakhir pada 2015. Terdahulu, salah seorang anggota 21 CL yang kini aktif dengan karier solo membuat persembahan di festival muzik dan seni ternama itu. Namun di hujung persembahan, penonton dihadiahkan dengan reunion CL bersama 3 sahabatnya, Sandara, Bom dan Minzy bersama lagu hit I Am The Best. Meskipun hanya satu lagu, kemunculan semula ini disifatkan penuh emosi dan bermakna buat mereka dan peminat. 21 adalah antara kumpulan K-pop gelombang pertama yang popular selain kumpulan K-pop wanita pertama mengadakan konsert jelajah dunia. Mereka dibubarkan pada 2016 dengan lagu terakhir berjudul Goodbye. Pernah dengar tentang prinsip keabadian tenaga? Di sini bersama saya ada satu bahan pameran yang dapat membantu menjelaskan perkara tersebut. Dia dipanggil biosfera. Di dalam biosfera ini, kita ada udara, ada air dan juga ada tanah. Dan kita juga ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini memainkan peranan yang penting kerana tumbuh-tumbuhan ini akan menukarkan tenaga daripada cahaya yang kita dapat pada makanan. Oleh itu, tumbuhan ini dapat terus hidup. Tumbuhan ini juga pula akan menjadi makanan kepada haiwan-haiwan yang memakannya dan seterusnya. Sistem ini akan berterusan dan akan berkitar di dalam ini seperti mana bumi kita. Sukan dimulakan dengan Liga Super. Pasukan di tangga kedua Sabah FC mengalami kekalahan kedua musim ini selepas tewas di tangan Kuala Lumpur City. Negeri Sembilan pula ceria merakam kemenangan 3-1 ke atas PJ City, manakala Melaka United akhirnya mencetak kemenangan pertama selepas 5 perlawanan mengatasi Seri Pahang FC. Juara Piala Malaysia 2021, Kuala Lumpur City berdepan Sabah FC di Stadium KLFA diceras. Romel Morales meletakkan tuan rumah mendahului babak pertama 1-0 hasil penyudah minit ke-36. Sabah FC kemudian mencuba bangkit dengan melancarkan asakan-asakan berbahaya ke gawang KL City tetapi dihampakan dengan kekebalan benteng terakhir lawan. Kegairahan pelawat itu kemudian menyebabkan mereka dihukum dengan kesilapan minit ke-88 sekali lagi oleh Morales yang memanfaatkan gawang terbuka dengan jaringan kedua peribadi. Keputusan 2-0 membawa mereka ke tangga kelima hasil 2 kemenangan berturut-turut, manakala pelawat yang menghuni tangga kedua pula pulang dengan tangan kosong terlepas peluang menyamai pungutan 12 mata yang dipegang pendahulu Liga JDT. Sementara itu, penantian kemenangan Melaka United FC dalam saingan Liga Super berakhir di perlawanan kelima ketika menentang Seri Pahang FC. Seri Pahang membuat permulaan meyakinkan apabila Mahmud Zatara menjaringkan gol pendahuluan pasukan seawal minit ke-5 permainan. Kelebihan itu hanya berjaya dipertahan sehingga minit ke-51 apabila Emmanuel Oti menyamakan kedudukan untuk Melaka United. Hasbullah Abu Bakar menjaringkan gol kemenangan 2-1 pelawat menghampakan Seri Pahang yang hanya mampu meraih satu mata dari 3 perlawanan.
Negeri Sembilan FC pula ceria menundukkan PJ City FC 3-1 di halaman sendiri. Tuan rumah mendahului 1-0 pada separuh masa pertama di Paroi dari sepakan penalti yang disudahkan Harold Golden minit ke-45. Tadukan Darren Lock minit ke-64 menjadikan keadaan semasa 1-1. Permainan terus sengit pada 10 minit terakhir, menyaksikan NSFC menyumpat 2 gol dalam tempoh singkat. Menerusi Sean Severaj minit ke-81 yang kembali meletakkan mereka kembali di depan, ditambah jaringan ketiga pasukan disumbangkan Matthews Alves. Liga Perdana, Kelantan FC kembali mendapat rentak kemenangan selepas bangkit untuk menewaskan Perak FC. 3 mata yang diraih membolehkan The Red Warriors mengumpul 12 mata di tangga teratas Liga selepas 5 perlawanan. Selangor FC 2 melonjak ke tangga ketiga dari kedudukan ke-7 apabila membenam PDRM FC 4-1. Sementara Terengganu FC 2 merakam kemenangan kedua dalam 3 perlawanan selepas mengecewakan Kelantan United. Pertembungan dua pasukan berbeza status berlangsung di Ipoh apabila Perak FC yang menghuni tangga terbawah melayan kunjungan pendahulu Liga Perdana Kelantan FC. Turun dengan serba kekurangan termasuklah mempunyai 4 pemain simpanan sahaja. Tuan rumah cepat mengambil kesempatan beraksi di padang yang licin akibat hujan lebat menyaksikan Muhammad Nazmi Ahmad membocori gawang pelawat. Kelantan FC terpaksa menunggu selepas rehat untuk memadam kelebihan selepas Nur Syamil Abdul Ghani memanfaatkan kesilapan pertahanan dengan jaringan minit ke-48. Said Sobri Said Muhammad turut mencatat nama selaku penjara menerusi sepakan percuma menarik minit ke-66. Nur Syamil kemudian menambah jaringan kedua peribadi minit ke-71. Pemain perseorangan wanita muda negara Misha Muhammad Khairul akhirnya berjaya merangkul gelaran pertama di pentas antarabangsa selepas menjuarai siri antarabangsa Belanda di Watteringen semalam. Misha mengetepikan sabaran sengit rakan senegara Siti Nur Syuhaini Azman. Misha mencatat kemenangan 21-19, 18-21, 21-19 dalam aksi final yang berlangsung selama 70 minit dan ini gelaran pertama pemain ranking 328 dunia itu pada saingan peringkat senior di pentas antarabangsa. Kejayaan di Belanda itu boleh dianggap tonik terbaik buat Misha yang akan bersama skuad negara pada saingan Piala Uber di Bangkok, Thailand bermula 8 hingga 15 Mei ini. Dengan first podium ni, saya akan anggap ni sebagai semangat saya and saya harap saya dapat keep this momentum untuk tournament yang akan datang. Sementara itu, ini adalah gelaran naik juara kedua buat Nur Syuhaini di peringkat senior selepas turut melangkah pencapaian sama pada saingan siri antarabangsa terbuka Chad 2021. Nur Syuhaini juga antara sandaran skuad negara di Sukan C Vietnam nanti bagi mempertahankan pingat emas yang dibenangi Eskisona 3 tahun lalu di Manila, Filipina. Pertunjukan watak naga kuda yang diinspirasikan daripada kisah legenda Cina mengakhiri buletin didik. Hasil seni ini dipamerkan di Toulouse, Perancis. Saya Tarusyid Muhammad Nazri, salam hormat dan kita jumpa lagi.